Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini cerita. 2 tahun lalu, kita tak ada kebimbangan ataupun kerisauan kalau kita nak melangkah pergi ataupun nak pergi ke Bazar Ramadan, Pasar Ramadan atau apa sahaja yang seumpama dengannya untuk membeli juadah berbuka. Dan pastinya itu antara lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan ketika negara masih lagi belum berdepan dengan pandemik COVID-19. Tetapi sejak tahun lepas, kita melewati setahun ketika pandemik COVID-19 ini, Bazar Ramadan bukan lagi satu lokasi untuk kita mencari sesuatu makanan yang meriah seperti tahun-tahun sebelum ini. Tetapi tahun ini masih ada beberapa lokasi membenarkan Bazar Ramadan ataupun tapak Bazar Ramadan ini beroperasi dengan SOP yang ketat. Pemantauan kita lakukan sejak petang tadi di beberapa lokasi, terutamanya di sekitar Melawati dan juga di Bangi. Rakan kita Ridaudin Daud yang ada di sana, mungkin ada perincian dan juga perkongsian. Kita nak tengok sekitarnya, Ridaudin, bagaimana dengan pematuhan SOP, bukan sahaja dalam kalangan mereka yang datang ke Bazar Ramadan berkenaan, tetapi peniaga-peniaga, dan juga ada sesuatu yang akan berlaku di Bangi, di Bazar Ramadan di Seksyen 1 itu. Ada tinjauan mungkin yang akan dilaksanakan. Kalau Ridaudin boleh ceritakan keadaan dan juga situasi terkini bagaimana sejak daripada pukul 3.30 memasuki pukul 4 dan sekarang pukul 5 petang, bagaimana keadaannya di sana, Ridaudin? Baik, terima kasih Ehsan. Ehsan, saya terus ke poin ketiga yang Ehsan sebut sebentar tadi. Ya, betul, sebentar lagi akan ada tinjauan atau pemantauan daripada khususnya Ketua Pengarah MKN sendiri yang akan hadir ke sini bersama dengan KSU, Kementerian KPKT dan juga YDP, Majlis Pembedaran Kajang. Itu sebentar lagi dijangka tiba, katanya jam 5, namun masih lagi belum tiba. Saya kira mungkin sebentar saja lagi akan tiba. Namun berbalik kepada soal SOP di kawasan ini, Ehsan, saya boleh katakan sejak pemantauan saya tiba kira-kira jam 3.45 petang di sini. Sebenarnya dari petang tadi sebenarnya SOP sebenarnya sangat diamalkan di sini. Semua pengunjung yang datang mempraktikkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Pertamanya memakai pelitup muka, kedua mengimbas suhu ketika ingin masuk, dan ketiga mengimbas kod MySejahtera, dan juga tidak membawa kanak-kanak juga. Saya lihat masih lagi yang tiada yang bawa langsung kanak-kanak di kawasan ini. Jadi boleh dikatakan semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan telah dipatuhi sebaiknya di kawasan ini. Namun mungkin apabila kita tahu, apabila kita berada di kawasan bazar yang ramai seperti ini, sudah pasti penjarakan fizikal agak sukar untuk dilaksanakan. Dan boleh dikatakan sebentar tadi kira-kira jam 3.45 sehinggalah ke 4.30 petang tadi sebenarnya tidak begitu ramai di sini. Jadi penjarakan fizikal boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun setakat ini cuaca juga sudah semakin cerah, sudah tidak lagi hujan. Pada waktu saya sampai tadi kira-kira jam 3.50, angin sangat kuat di sini hingga menyebabkan kemah hampir diterbangkan. Ada yang terpaksa meredahkan kemah mereka supaya impak angin itu tidak begitu kuat. Namun setakat ini jam 5 sudah melebihi jam 5 petang, nampaknya keadaan sudah semakin normal. Jika anda boleh lihat di belakang saya sudah semakin ramai. Mungkin sebentar lagi saya akan bawakan kita berjalan-jalan di kawasan ini untuk melihat sendiri bagaimana SOP ini dipraktikkan. Jadi mungkin kameraman saya akan boleh mau turun kamera dan berjalan di sekitar ini. Dan jika anda boleh lihat seperti yang dikatakan sebentar tadi bahawa SOP dipraktikkan, inilah contohnya di mana dari depan sana lagi mereka sudah beratur. Saya fikir ada lebih kurang 2 line di sini, dan jika boleh lihat, mari saya bawakan, mungkin kameraman boleh tunjukkan line merah yang sudah pun ditetapkan di sini di bawah ini. Semuanya beratur mengikut line merah, dan juga boleh lihat petugas di sini juga sentiasa memastikan jika ada mereka beratur terlalu rapat ataupun mungkin tidak mematuhi penjarakan fizikal, mereka akan ada dan minta untuk pelanggan di sini supaya menjarakkan diri sedikit. Dan jika anda boleh lihat, seperti anda boleh lihat, sebenarnya sudah stuck di sini atau berhenti. Jadi saya fikir sebenarnya jumlah pengunjung di dalam sudah pun melebihi hadnya. Jadi mereka terpaksa untuk mengehadkan mereka untuk masuk ke dalam. Jika boleh dibawa ke bahagian depan, di sinilah ada 2 kemah ini, kemah berwarna merah satu dan kemah berwarna kuning. Di sinilah setiap pengunjung apabila mereka datang, mereka akan mengimbas kod MySejahtera di sini dan kemudian akan mengimbas suhu di bahagian depan sana. Namun pada masa ini semuanya terpaksa dihentikan seketika kerana saya fikir mungkin di dalam sana sudah pun melebihi kapasiti yang dibenarkan. Jadi di sinilah mereka terpaksa menunggu sehingga ada yang keluar. Ya, seperti anda boleh lihat, ada seorang keluar dan seorang masuk. Ada lagi yang keluar dan akan ada yang masuk. Jadi inilah yang saya boleh katakan. Sebenarnya anda boleh lihat juga ada seorang petugas sentiasa
menyemburkan hand sanitizer kepada pengunjung. Jadi kalau dilihat kepada pematuhan SOP, sebenarnya rakyat di Bangi ini sebenarnya sangat-sangat mematuhi SOP. Langsung tiada yang saya tengok hanya masuk melulu tanpa mengimbas kod maya sejahtera ataupun mengimbas suhu. Jadi inilah yang berlaku sejak dari jam 3.45 petang tadi. Dan saya fikir sebentar nanti apabila Ketua Pengarah MKN dan beberapa agensi lain tiba di sini, saya fikir sudah pasti mereka, kalau pada pengamatan saya, sudah pasti mereka akan rasa berpuas hati kerana berdasarkan penilaian ataupun pemantauan saya sejak dari jam 3.45 petang tadi, boleh dikatakan pemantauan SOP di sini sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Semuanya mengikut apa yang disarankan oleh kerajaan, semuanya menjaga penjarakan. Peniaga juga, Ehsan, sebenarnya peniaga juga sepanjang masa memakai pelitup muka. Kita tahu kalau berniaga, seperti kalau berniaga ada ayam panggang di belakang sana, kita tahu sangat berpeluh. Namun mereka tetap fokus dengan tugas mereka dan tetap fokus dengan SOP kerana mereka langsung tidak menanggalkan pelitup muka. Mungkin itulah yang menunjukkan bahawa mereka sebenarnya sangat-sangat mengikuti SOP di sini, Ehsan. Dan juga Ridauddin, kalau daripada visual yang ditunjukkan di lokasi Ridauddin ini, gerai itu kita dapat melihat ia gerai seperti biasa Bazar Ramadan sebelum inilah. Maksudnya walaupun ia tidak bersesak dengan mereka yang datang seperti sebelum-sebelum ini, tetapi masih banyak lagi gerai-gerai yang ada, dan seperti yang Ridauddin sebut, peniaga juga mematuhi SOP dan sebagainya. Ada lokasi-lokasi lain yang akan Ridauddin pergi ataupun hanya berada di Seksyen 1 di Bangi ini saja selepas ini? Baik, sebentar lagi sebenarnya saya akan pergi ke Bangi Gateway, di mana lawatan nanti bukan saja akan singgah di sini, namun juga akan pergi ke sana, dan di sana juga dikabarkan akan ada sidang media. Jadi sudah pasti saya akan bawakan perkembangan semasa ke semasa di sini dan juga di sana nanti. Namun berdasarkan pada kedai yang Ehsan ceritakan, sebenarnya saya ke tepi sikit, nampaknya ada kenderaan ingin masuk. Berdasarkan kedai yang Ehsan ceritakan, sebenarnya ya betul, Ehsan, saya memang salah seorang pembeli tegar di Bazar Ramadan. Setiap tahun saya akan pergi ke Bazar Ramadan untuk mendapatkan juadah favourite saya, iaitu roti john. Saya dah pergi macam-macam tempat, adalah satu tempat yang saya paling suka. Dan di sini juga begitulah keadaannya. Sebagaimana Bazar Ramadan sebelum ini, banyak makanan yang dijual. Begitu juga pada hari ini, di mana banyak juga gerai-gerai, ada macam-macam. Kalau saya boleh lihat di sini, ada Vietnamese Spring Roll, ada Adinda Kekanda Legacy, kambing bakar nangis punya pun ada. Di sebelah sana saya tengok ada ayam madu otai. Di sini ada ayam daging kambing, saya rasa mungkin ayam daging kambing bakar. Di sebelah sana juga saya lihat dari sini sebenarnya ada nampak jus mangga. Ada juga air lengkong, mungkin Ehsan suka air lengkong, cincau atau sebenarnya. Dan sebenarnya banyak sekali makanan di sini. Saya fikir mereka yang datang, mereka boleh membeli makanan seperti mana bazar yang kita rindukan pada 2019 sebelum ini, di mana tiada langsung COVID-19 pada ketika itu. Dan boleh dikatakan bezanya makanannya mungkin sedikit kurang kerana jumlah kedainya ataupun jumlah kemahnya sedikit berkurang. Namun orang kata fenomena ataupun situasi ataupun kerancakan kemeriahannya saya fikir masih lagi sama. Walaupun kita dikekang dengan SOP yang pelbagai, namun saya fikir kemeriahan dan juga keceriaan di Bazar Ramadan ini, boleh anda lihat wajah-wajah semuanya membeli makanan, semuanya kelihatan ceria, membawa dengan banyak makanan, pelbagai jenis makanan. Jadi saya fikir kemeriahannya masih lagi sama seperti mana kita 2019 dulu. Cuma kali ini, tahun ini 2021, ia berbeza lebih kepada SOP dan juga penjarakan antara kedai, dan juga mungkin jumlah kemah yang diletakkan di sini tidak begitu banyak seperti mana tahun 2019 dulu, Ehsan. Dan juga saya percaya bukan Ridauddin saja, saya ataupun mungkin penonton juga yang gemar pergi ke Bazar Ramadan. Ada juga dalam kalangan kita yang mungkin merasakan Bazar Ramadan bukan tempat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Mungkin lebih baik masak di rumah dan mendapatkan makanan itu secara lain ataupun secara segar, seperti di restoran dan sebagainya. Tetapi Bazar Ramadan ini satu lokasi yang memang kita kena pergilah, sebab dia macam banyak variasi makanan itu dan ini. Tapi sebelum kita bahir, kita bercakap berkaitan dengan SOP juga kan, Ridauddin. Tapi selain daripada roti john, mungkin makanan-makanan lain kalau pergi Bazar Ramadan, ini yang Ridauddin akan cari ataupun dapatkan. Apa jenis makanan tu, Ridauddin?
Baik, terima kasih Hasan. Pertamanya saya akan mencari roti john. Saya memang seorang yang tidak jemu dengan makanan. Roti john saya boleh makan kalau 30 Ramadan, 25 ke 30 hari pun saya boleh makan roti john hari-hari dan di kedai yang sama hari-hari juga. Tiada masalah. Namun satu lagi makanan yang pasti saya akan cari ketika bulan puasa ini adalah murtabak. Kerana murtabak biasanya sinonim dengan bulan Ramadan. Bulan lain susah kita nak jumpa. Kalau ada pun mungkin tidak semeriah di bazar Ramadan. Jadi itu sebenarnya antara dua makanan yang saya cari ketika bulan Ramadan. Dan jika minuman juga mungkin sebenarnya saya lebih tertarik kepada untuk membeli air Katira, di mana air itu memang sangat special, hanya ada pada bulan Ramadan. Hari lain mungkin susah untuk dijumpa. Jadi saya fikir semua orang di sini juga perkara yang sama. Mungkin mereka sudah masak di rumah, mungkin juga ada banyak lauk di rumah, tapi mereka mungkin ingin menambah sedikit-sedikit, mungkin kuih muih atau air yang mereka tidak lihat, atau mungkin juga roti john seperti saya. Jadi saya fikir itulah semangatnya Ihsan. Tak kiralah ada bujang sudah pasti akan mencari menumpukan perhatian mereka di sini. Jadi bila berkeluarga mungkin mereka fikir jika ada makanan pun apa salahnya untuk pergi ke bazar untuk membeli sedikit kuih muih yang mungkin boleh dimakan pada waktu more nanti Ihsan. Jadi mungkin itulah sebenarnya yang membuatkan kita rakyat Malaysia ini begitu menyukai dan mencintai bazar Ramadan Ihsan. Seperti yang Daudin sebut, tidak pernah jemu dengan makanan, dan juga saya mengharapkan jugalah kalau Daudin tidak jemu dengan makanan untuk berbuka puasa, ada juga makanan yang tidak jemu untuk Daudin bawakan kepada kami yang ada dekat studio ni. Okey, apa pun sahaja yang kita kongsikan dengan anda berkaitan dengan bazar Ramadan dan sebagainya, perkara paling penting adalah untuk kita faham berkaitan dengan SOP. Benar, kita ada bazar Ramadan seperti sebelum ini, seperti tahun-tahun terdahulu, tetapi corak dan juga suasananya mungkin berbeza. Terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan pandemik COVID-19, dan ini perkara yang perlu kita cakna dan perlu kita ambil tahu dan kita pastikan bahawa perkara-perkara basic seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal itu harus diutamakan ketika kita berada di tempat-tempat awam. Ikutilah apa sahaja yang dinyatakan, apa sahaja yang disarankan oleh KKM dan juga MKN, terutamanya untuk anda imbas QR code MySejahtera ketika sampai di satu-satu lokasi. Ini perkara yang perlu kita lakukan, yang perkara kita perlu fahami walau dekat mana sahaja kita berada, untuk kita pastikan yang jumlah hari ini sebanyak 2,000 lebih ini dapat dikurangkan kepada mungkin peratusan yang paling rendah ataupun sifar jangkitan satu masa nanti. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sebab lepas ini saya nak bawa anda ke Kelantan. Kelantan tidak ada bazar Ramadan, tetapi SOP sepanjang Ramadan turut perlu dipatuhi bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad seketika nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.